Bahasa jiwa bangsa, Jo. Itu dia yang dapat kita gambarkan apabila kita memberikan kepada anda semua maklumat mengenai perkembangan bahasa kita. Apakah usaha untuk kita memertabatkan bahasa Melayu kita, Jo? Kerana bahasa itu merupakan satu identiti untuk kita membentuk bagaimana sebenarnya ataupun mencari bagaimana sebenarnya suatu ketamadunan itu bermula dan bagaimana ia betapa ianya diterjemahkan menerusi bahasa. Kerana itulah kita menggunakan slogan bahasa itu jiwa bangsa. Jadi untuk kita menjiwai lagi bahasa itu, untuk pengetahuan anda semua, ada satu simposium pengantarabangsaaan bahasa Melayu yang akan berlangsung pada 22 hingga 24 Mei di Balai Budaya Tun Said Nasir Wisma DBP. Jadi kita nak bercakap dengan lebih lanjut berkenaan dengan simposium ini. Jadi dua orang bersama dengan kita pada hari ini. Kami sangat berbesar hati bersama dengan Profesor Datuk Seri Dr. Awan Sarian, iaitu pengerusi Lembaga Pengelola DBP dan juga pengarah Institut Alam dan Tamadun Universiti Kebangsaan Malaysia, dan kita bersama dengan Dr. Kamarul Zaman Haji Yusof, iaitu pengarah Simposium Pengantarbangsaan Bahasa Melayu yang akan berlangsung pada hujung minggu ini. Ini adalah salah satu usaha apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebenarnya telah pun mengangkat bahasa Melayu ini, kalau boleh kita nak jadikan satu bahasa yang diangkat di peringkat ASEAN. Bukan saja ASEAN, tetapi kalau boleh di peringkat antarabangsa. Jadi antara salah satu usaha yang dilaksanakan menerusi simposium ini. Jadi kita nak minta Prof mungkin kongsikan terlebih dahulu sedikit mukadimah atau pengenalan berkenaan dengan simposium ini, silakan. Terima kasih. Simposium Pengantarbangsaan Bahasa Melayu ini sebagai satu sokongan dan sambutan terhadap gagasan Yang Berhormat Perdana Menteri untuk mengangkat bahasa Melayu bukan sahaja mereka kebangsaan negara, tapi mereka ASEAN antarabangsa. Saya kira simposium ini penting kerana kita akan insya-Allah menghimpunkan hampir 70 orang sarjana, termasuk 14 orang di peringkat antarabangsa, 16 peringkat ASEAN dan hampir 40 di peringkat kebangsaan. Jadi paduan tenaga tersohor dalam bidang bahasa, sastra, budaya dan sebagainya itu saya kira sangat penting menjadi satu input kepada kerajaan sendiri untuk membuat susulan terhadap gagasan Yang Berhormat Perdana Menteri. Doktor sendiri melihat perkembangan bahasa Melayu kita. Kalau dulu memang betul kita betul-betul mengangkat bahasa Melayu kita, semua orang akan boleh berbahasa Melayu. Cuma apabila beralihnya zaman teknologi sekarang, kanak-kanak sekarang mungkin airnya di mulut mereka itu mungkin kata bahasa Inggeris. Ada yang fasih bahasa Indonesia pun sebab game banyak dalam bahasa Indonesia. Mungkin daripada perkembangan ini sampailah tercetusnya idea untuk kita melaksanakan simposium pengantarbangsaan bahasa Melayu. Apakah reaksi doktor mengenai perkembangan bahasa Melayu di Malaysia ini? Kenyataan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang dikeluarkan secara rasmi mengenai hasrat beliau untuk memartabatkan bahasa Melayu di peringkat kebangsaan dan di peringkat antarabangsa ini beliau nyatakan pada 23 Mac yang lalu. Kemudian selepas daripada pengumuman tersebut dibuat, kita melihat ada dalam beberapa media ada seorang dua komentar yang memberikan impak, memberikan analisis yang agak negatif dengan memetik sebagai contohnya sekumpulan diplomat muda tanpa mendedahkan nama mereka yang sebenar. Jadi saya berbincang dengan Prof Awan Sarian pada waktu tersebut 27 Mac. Jadi saya rasa sebab pada pemerhatian kami pengumuman Perdana Menteri tersebut sebenarnya mendapat sambutan yang sangat bagus dari seluruh golongan rakyat. Cuma masalahnya ada segolongan ini yang cuba menunjukkan seolah-olah mereka adalah mewakili suara yang majoriti yang tidak bersetuju. Jadi kami berbincang dan bersetuju untuk menyediakan satu wahana bagi membolehkan pihak kerajaan mendapatkan maklum balas yang sebenar daripada setiap golongan rakyat mengenai pengumuman Yang Berhormat Perdana Menteri tersebut. Dan bermula daripada 20 Mac itu terus kita panggil mesyuarat di Dewan Bahasa dan Pustaka 31 Mac, hanya 4 hari tersebut, 4 hari sahaja selang masa terus kita bersetuju untuk melaksanakan
simposium tersebut dengan dukungan penuh daripada Ketua Setiausaha Sulit Perdana Menteri Datuk Nur Nazimah serta daripada Perdana Menteri tersebut. Malah Perdana Menteri sendiri pada mulanya kami sekadar mahu membuat simposium yang bertaraf biasa saja, bertaraf sederhana di sini perdana. Cuma Perdana Menteri memberikan sokongan mengapa tidak simposium tersebut diadakan pada satu skala yang lebih besar, membabitkan lebih ramai golongan. Dan apabila mendapat mandat ini, jadi kami pun mengubahlah skala simposium tersebut menjadi satu skala yang bersifat antarabangsa. Dan saya terkejut saya terkejut berdasarkan maklum balas yang kami perolehi, bukan sahaja daripada dalam negara, dan dalam negara tersebut sebelum ini saya ingatkan hanya pejuang-pejuang bahasa Melayu sahaja daripada golongan kaum Melayu sahaja yang berminat dalam memperjuangkan agenda bahasa Melayu ini, tetapi sebenarnya ramai Prof kaum bukan Melayu. Sebelum ini kalau kita biasa lihat cendekiawan bukan Melayu yang biasa bersuara adalah tokoh seperti Prof Emeritus Teo Kok Siong ataupun Profesor Dr. Ridwan Abdullah, Dr. Ridwan T. Abdullah. Cuma apabila kita apabila kita buka simposium ini, ramai lagi kaum bukan Melayu yang berminat untuk menyertainya seperti Prof Ranjit Singh, Prof banyaklah kaum bukan Melayu daripada kaum Cina dan kaum India, daripada Sabah dan Sarawak juga. Itu satu. Kemudian daripada luar negara juga ramai sekali mereka yang berminat, dan malah hingga ke saat-saat terakhir ramai lagi yang meminta pihak kami selaku pihak penganjur memberi ruang kepada mereka untuk terlibat sama di dalam simposium ini sebagai pembentang kertas kerja ataupun sebagai panelis forum. Jadi kalaulah sekiranya forum ini mahu dilanjutkan menjadi 5 atau 6 hari sekalipun, insya-Allah kita tidak ada masalah sebenarnya. Cuma disebabkan oleh kekangan masa, maka kita hadkan sekadar 3 hari saja dahulu. Jadi kita mengharapkan daripada simposium ini pihak kerajaan akan mendapat input yang sebenar mengenai usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu di peringkat negara dan di peringkat antarabangsa. Dan input-input tersebut diharapkan akan dapat membantu pihak kerajaan dalam merangka satu gerak kerja untuk menjadikan hasrat Perdana Menteri ini satu realiti. Prof Awang, pada awalnya apabila Perdana Menteri mengumumkan hasratnya untuk menjadikan bahasa Malaysia sebagai bahasa kedua di ASEAN, ada sedikit isu lah ada perebutan sedikit antara negara-negara ASEAN lain yang juga ingin mengangkat bahasa mereka. Tapi kita Malaysia tetap optimis bahasa Melayu boleh menjadi ataupun direalisasikan sebagai bahasa kedua di ASEAN. Pendapat Prof sendiri? Ya, sebenarnya kalau kita menyaksikan lawatan kunjungan yang Perdana Menteri ke Jakarta, beliau mendapat sokongan padu dari Presiden. Hanya yang saya kurang faham mengapa kita sendiri mengambil perhatian kepada pandangan Menteri di bawah Presiden. Jadi kenyataan Presiden itu jelas. Presiden Jokowi mengatakan beliau menyokong dan dengan pemahamannya betul, iaitu bahasa Melayu yang dimaksud oleh Perdana Menteri itu bukan soal bahasa Melayu di Malaysia sahaja. Beliau menyebut bahasa Melayu di Indonesia, di Brunei Darussalam, Singapura, bahkan Thailand, Filipina, Kampuchea, Laos, Vietnam, dan kita juga ada diaspora Melayu di Sri Lanka, di Suriname, di Afrika Selatan, di Madagaskar, bahkan di Timur Tengah, di benua Eropah, Amerika ada komuniti-komuniti berbahasa Melayu. Jadi kenyataan itu jelas, tapi barangkali hanya diselewengkan oleh sebab sentimen, bagi soal sentimen. Dan kita tidak mau melihat soal sentimen yang parokial yang menghalang. Dan bahasa Melayu dalam zaman berzaman, ratusan bahkan 2000 tahun lepas, sudah merujuk pada bahasa Melayu yang dikatakan bahasa Melayu Mahawangsa. Bahasa Melayu besar. Waktu itu tidak ada soal geopolitik, tak ada sempadan politik. Hanya sudah penjajahan, berlakulah pembentukan negara Malaysia, Indonesia dan sebagainya. Sedangkan bahasa Melayu dulu merentas. Bukan saja merentas kawasan, merentas etnik, ada 700 etnik di alam Melayu bernaung di bawah konsep bahasa Melayu. Jadi ini saya kira diperlukan tempoh sedikit untuk tempoh bertenang supaya dapat dilihat gagasan ini bukan gagasan untuk siapa menang siapa kalah. Dan sudah ada pengalaman pun.
pada tahun 2000 apabila Dewan Masa Perpustakaan menggerakkan Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu. Ia majlis diuruskan oleh Jemaah Menteri pada tahun 1997. Kami ada persepakatan dengan pihak Indonesia, Brunei, iaitu menggunakan istilah Bahasa Melayu Indonesia, Bahasa Melayu Sempang Indonesia atau Bahasa Melayu Palang Indonesia. Dan itu satu kompromi saya kira yang dapat mengatasi masalah di tengah perebutan. Jadi tak akan hilang nama Bahasa Melayu, tak akan hilang nama Bahasa Indonesia. Kita menghormati dan kita memahami Bahasa Indonesia itu adalah satu nama jelmaan baru yang dalam semua dokumen di Indonesia pun disebut bahasa nasional itu akarnya Bahasa Melayu. Memang etnik, tetapi kebijaksanaan Soekarno, Profesor Muhammad Yamin, Hatta waktu itu mengangkat Bahasa Melayu kerana itu bahasa yang dalam sejarahnya memang sudah sangat cemerlang. Sriwijaya sendiri yang terletak di Sumatera pun menggunakan Bahasa Melayu. Jadi saya kira kita memerlukan tempoh untuk perundingan secara ilmiah, secara timbang terima adik-beradik, sepupu. Saya kira ini masalah yang dapat diatasi insya-Allah. Jadi untuk menyampaikan mesej ini, mesej kefahaman bahasa Melayu itu, siapa antara panel yang akan dibawakan ketika simposium ini? Maka itu kita mengundang, saya katakan ada 16 orang panel mewakili negara ASEAN. Dari Indonesia yang antara yang paling ramai. Dari Thailand, dari Singapura, Filipina, bahkan Kampuchea. Itu wakil-wakil dan akan ada satu sidang meja bulat khas. Sebagai satu bentuk pengisian 23 hari bulan malam, kita mengadakan satu sidang meja bulat khas untuk wakil-wakil ASEAN dengan syarahan khas oleh Tan Sri Rais Yatim yang diperintahkan Dewan Rakyat, Dewan Negara. Kemudian ada sidang meja bulat untuk kita merangka apakah gerakan pelan tindakan kita dari segi ilmiahnya, dari segi diplomasi dan sebagainya. Jadi segera melalui meja perundingan ini, hal-hal ini insya-Allah dapat diatasi. Kita tak boleh melayan semua sentimen, semua peringkat. Ya. Yang penting pimpinan Presiden Indonesia menyokong. Itu bagi saya pegangan yang mesti ya. Yalah, kerana di situ sebenarnya akar sebenarnya isu itu bermula apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyuarakan hasratnya untuk mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa kedua di ASEAN. Dr. Kamal, boleh kongsikan antara pengisian-pengisian sepanjang simposium ini dan adakah ini akan dikongsikan bersama dengan orang awam di luar sana untuk melihat apakah antara itipati simposium ini? Ya, terima kasih. Simposium ini yang mengandungi banyak aspek. Semua aspek utama adalah pembentangan kertas kerja itu sendiri seperti yang Prof Awang sebutkan tadi. Kita ada 15 sesi kertas kerja. Setiap sesi itu mengandungi 4 orang panelis. Kebanyakannya bertaraf Prof Emeritus ataupun profesor-profesor. Kita ada ramai bekas Naib Chancellor, 5-6 orang. Naib Chancellor sekarang pun ada juga 3 orang. Kemudian kita ada penjawat awam, ketua pengarah Intan, ketua pengarah perkhidmatan awam, dan ramai lagi lah golongan cendekiawan yang akan membicarakan persoalan untuk pelaksanaan pemertabatan bahasa Melayu di peringkat negara dan peringkat antarabangsa mengikut sesi yang dikhaskan kepada mereka. Ada bidang ekonomi, ada bidang undang-undang, ada pelbagai aspek lah ya di dalam 15 sesi tersebut. So 15 darab 4 sudah 60 peserta di situ ya. Kemudian kita juga ada 2 forum ya. Yang pertama adalah Forum Dunia Melayu Dunia Islam membabitkan 5 panelis daripada negara ASEAN dan peringkat antarabangsa juga, dan satu lagi adalah forum di Kemuncak selepas selesai semua pembentangan kertas kerja. Kita ada satu lagi forum membabitkan juga peserta daripada negara ASEAN dalam peringkat antarabangsa ya. Jadi selain daripada itu ada juga ya aktiviti sampingan ya. Ini adalah permintaan khas daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri ya, sebagai untuk menghargai ya perjuangan pejuang-pejuang bahasa sebelum ini. Jadi beliau meminta supaya diadakan satu pameran khas ya untuk membolehkan setiap golongan rakyat meneliti ya dan mengingati
perjuangan untuk memartabatkan kedudukan bahasa Melayu di negara kita sebelum ini. Selain daripada pameran, kita ada juga sesi debat terbuka keluarga Malaysia. Itu pun 3 hari juga akan berlangsung di Dewan Bahasa dan Pustaka, cuma pada dewan yang berlainan. Satu lagi adalah sayembara puisi. Sayembara puisi diuruskan oleh Gapena. Kemudian dari segi penyertaan, kita mengeluarkan jemputan khas kepada tetamu-tetamu untuk menyertai majlis perasmian yang akan dilaksanakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri pada jam 8.30 pagi Ahad 22 Disember, serta majlis perasmian penutup yang akan dilaksanakan oleh Tan Sri Ketua Setiausaha Negara pada jam 5 petang 25 Mei. 24 Mei. 24 Mei. Jadi sesi-sesi kesemua sesi tersebut kita buka kepada golongan awam untuk menyertainya. Ada boleh buat pendaftaran di borang Google. Cuma kalau nak pergi secara terus ke dewan tersebut pun dipersilakan, dialu-alukan. Cuma Prof, dalam isu yang saya sebut awal-awal tadi, isu untuk memperkasakan bahasa kepada masyarakat kita di peringkat akar umbi, terutamanya generasi muda, penggunaan bahasa rojak, bahasa selanga di media sosial dan sebagainya. Bagaimana peranan DBP untuk memperkasakan bahasa di peringkat akar umbi sebelum kita pergi untuk kita capai pengantarbangsaan bahasa Melayu? Dewan Bahasa dan Pustaka menyantuni semua kelompok dari peringkat dewasa, peringkat kanak-kanak, remaja dan juga mantan remaja. Jadi yang Melayu bukan Melayu, ada bahagian khas, bahagian sastra pelbagai kaum sebagai contoh. Jadi untuk generasi muda, kami menyediakan program dalam bentuk digital, dalam bentuk elektronik yang sangat rapat mesra dengan golongan muda. Dan ini arah Dewan Bahasa sekarang. Terbitan, baik animasi, baik terbitan multimedia, karya-karya ilmu, karya yang dipermudah dari katakan sastra sejarah Melayu ke Hang Tuah. Tak akan ada orang mau membaca. Itu dipindahkan dalam bentuk yang mesra pengguna. Itu satu kaedah. Dan tentang soal bahasa rojak dan sebagainya ini memang sukar untuk kita hapuskan, tetapi melalui pendidikan. Tapi pendidikan ini bukan soal sekolah semata-mata. Pendidikan dalam keluarga, pendidikan dalam kalangan masyarakat. Jadi saya melihat ini sebagai suatu tanggungjawab sosial semua pihak untuk menyedarkan masyarakat. Kita ada aras bahasa rasmi, ada aras bahasa perbualan. Kita tidak menyekat penggunaan bahasa yang biasa dalam konteks yang tidak rasmi. Tapi yang dalam soal pendidikan, penyiaran, pentadbiran, mesyuarat sebagainya itu kita mengadakan program bimbingan. Kita juga mengadakan audit bahasa ke kementerian, kejabatan kerajaan, bahkan sampai JLC, IPT, supaya bahasa Melayu itu berkembang dalam konteks yang terkawal. Dengan tidak juga kita menafikan, orang berbual cara biasa itu memang tak mungkin kita halang, kan? Tapi dari tujuan akademik tu perlu diperhalusi. Sebab yang penting kalau komunikasi tu tak apa, maknanya sampai itu dah lain. Tapi bila dalam sudut akademik, ianya perlu dipertingkatkan dan diperhalusi supaya percampuran bahasa ini boleh diminimalkan sebaik mungkin. Jadi di kesempatan ini Dr. Kamrul mungkin boleh kongsikan, saya difahamkan nanti akan ada majlis kenduri budaya pada hari Jumaat ini 20 Mei. Mungkin atau Prof boleh kongsikan berkenaan kenduri budaya ni suatu gimmick lah saya katakan, kerana di UKM ada Taman Pantun, dan di Taman Pantun itulah terletaknya Istana Puteri Bungsu yang diamanahkan oleh Jabatan Muzium Malaysia untuk dijaga, selenggarakan. Jadi saya katakan kalau ada istana tapi sepi, maka kita mengadakan kenduri budaya esok, yang tamu kehormat juga Tan Sri Rais Yatim, jadi Pertua Dewan Negara. Pengisiannya acara seni budaya, pantun, kerana namanya Taman Pantun, jadi ada teromba, ada bongai, berbalas pantun, ada seni silat, ada pertunjukan juga pedang kencana, permainan tradisional. Ini paduan antara Atma UKM, Dewan Bahasa Pustaka, Yayasan Budi, USIM, Gerakan Gagasan Minda Merdeka, Jabatan Warisan Negara, Jabatan
kebudayaan dan kesenian negara. Ini semua berkabung tenaga untuk menghidupkan seni budaya, kerana institusi ilmu tidak hanya bercakap tentang soal akademik, tapi memasyarakatkan ilmu melalui kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi kami meraihkan, mempersilakan masyarakat setempat dan siapa yang berminat untuk hadir ke juga sempena dengan Selamat Aidilfitri adalah sedikit jamuan tradisi, insyaAllah. Okey. Dr. Kamarul, mungkin sedikit kata-kata akhir untuk mempromosikan simposium pengantarbangsaan bahasa Melayu kepada penonton Selamat Pagi Malaysia. Ya, terima kasih. Ya, saya dengan ini menjemput semua golongan rakyat untuk turut sama-sama memeriahkan simposium kita ini. Jadi kita sama-sama kita jadikan simposium ini sebagai satu detik yang bersejarah dalam perjuangan untuk memartabatkan bahasa Melayu. Kita tunjukkan kepada semua pihak, kepada mana-mana pihak yang bersikap skeptikal terhadap usaha ini, bahawa perjuangan ini sebenarnya didokongi oleh sebahagian besar daripada golongan rakyat. Malah berdasarkan penyertaan kita dapat mampu menarik peserta bukan saja daripada rentas kaum, rentas golongan, tetapi juga daripada rentas politik. Ada juga maksudnya dalam setengah isu mereka berbeza pendapat dengan pihak kerajaan, cuma dalam isu bahasa mereka berjuang, turut sama berjuang mendukung agenda untuk memartabatkan bahasa Melayu di dalam negara dan juga di luar negara ini. Okey, baik, terima kasih Dr. Kamarul, terima kasih Prof. Sarian bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan simposium pengantarbangsaan bahasa Melayu. Ya,